Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Tidak dilupakan kepada ahli-ahli panel undangan kita pada malam yang mulia ini. Sebelum saya memulakan webinar kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada anda. Bersama saya adalah dua orang ahli panel yang tidak asing lagi, di mana ahli panel kita yang pertama ialah Muhammad Uwais Al-Adib bin Muhammad Azri. Saudara Uwais merupakan seorang pelajar PISMP di IPG Kampus Perlis dan berasal daripada Negeri Sembilan. Selamat datang saya ucapkan. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, Saudara Ikhwan Haziq bin Abdul Manaf. Saudara Ikhwan merupakan seorang pelajar PPISMP di IPG Kampus Tuanku Bainun dan berasal dari Rompin Pahang. Selamat datang juga saya ucapkan. Baiklah, sebelum saya memulakan webinar ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk webinar kita iaitu mencontohi akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah SAW dalam menangani cabaran kehidupan seharian sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Terlebih dahulu, mari kita fokuskan tentang apa itu pengurusan emosi. Baiklah, pengurusan emosi ini kita perlu menyelami dengan alam semesta emosi yang penuh dengan perasaan dan emosi yang sangat bervariasi seperti marah, penderitaan, harapan, ketenangan jiwa dan juga kegembiraan. Dan pengurusan emosi yang betul dia menyumbang kepada kualiti hidup kerana ia menyiratkan bahawa seseorang yang dapat mengawal kemarahan yang dirasa dengan kemarahan itu, satu lagi keadaan yang mungkin adalah tidak membuat semula kesakitan anda sendiri. Jadi seperti yang kita tahu, kelahiran Nabi Muhammad SAW ke alam ini sememangnya satu rahmat yang amat besar kepada seluruh isi kehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud, dan tidaklah engkau diutus wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat ke seluruh alam. Dan rahmat yang terhasil ini telah menyinari segenap luang kehidupan manusia, meliputi pelbagai bidang kehidupan sebagaimana penuhnya segala isi antara langit dan bumi. Malah secara khususnya, kedatangan Rasulullah SAW ke alam maya ini ialah bagi mendidik umat manusia supaya berada dalam kesempurnaan akhlak dan sasiah. Jadi akhlak dan sasiah ini juga merupakan personaliti dan peribadi yang menjadi asas pembentukan tingkah laku seseorang individu itu. Justeru menjadi salah satu keperluan kepada kita yang menggalas tanggungjawab untuk mengaudit diri ini agar perjalanan kehidupan ini selari dengan apa yang telah ditonjolkan oleh Rasulullah SAW. Keagungan peribadi baginda SAW perlulah menjadi satu ikutan. Jadi masyarakat harus diperkasakan untuk membudayakan sifat-sifat mahmudah dan sifat-sifat ini menjadi satu asas kepada terbentuknya sebuah masyarakat yang bertamadun. Baiklah, soalan saya kepada ahli panel kita yang pertama, seperti mana yang kita ketahui, mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW ini merupakan usaha untuk mendapat kedudukan mulia di mata masyarakat dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbalik kepada tema webinar kita pada malam ini, bagaimanakah seseorang itu dapat mencontohi akhlak dan juga pengurusan emosi Rasulullah SAW dalam menangani cabaran kehidupan seharian. Baiklah, menurut ahli panel kita yang pertama, mengapakah seseorang individu itu dan sebagai khalifah di muka bumi ini, mengapa mereka perlu mencontohi akhlak Rasulullah SAW? Okey, baiklah. Terima kasih kepada moderator kita, Siti Masyitah. Okey, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kerana sudi menyebut saya untuk menghadiri forum pada malam ini. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini. Akhlak mulia baginda SAW sangat indah dalam setiap aspek kehidupan baginda. Sebagai seorang suami, bapa, sahabat, pemimpin dan sebagainya. Bahkan kerana akhlak baginda lah ramai yang menjadi senang dan tenang walaupun ketika marah.
Sa'ad Ibn Hisham radhiyallahu anhu meriwayatkan beliau pernah bertanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin itu menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Tidaklah hal yang mudah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya. Maksud saya mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya. Namun adalah sangat baik untuk mencontohi perlakuan Nabi sedaya yang kita mampu. Malah meninggalkan kelakuan buruk juga sudah memadai. Seterusnya, kesempurnaan emosi dan perasaan yang dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam inilah yang wajar menjadi pegangan dan ikutan kita semua. Sebenarnya, inilah juga apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa itu pengurusan emosi, tentang apakah emosi positif dan emosi negatif. Malah, ia juga berkaitan dengan kecerdasan emosi serta konsep dan operasi Islami tentang pengurusan dan kecerdasan emosi yang mungkin amat janggal bagi sesetengah daripada kita. Tetapi inilah khazanah yang perlu diungkap kembali oleh kita semua. Ini juga adalah di antara beberapa rahmat sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh alam. Ini dengan kelahiran junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja penerangan saya buat masa ini. Saya serah kembali kepada moderator kita. Baiklah, terima kasih saudara Muhammad Uwais Al-Adib. Jadi di sini kita dapat mengetahui betapa pentingnya kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, sekarang saya ingin bertanya pula kepada ahli panel kedua kita iaitu saudara Ikhwan. Bolehkah saudara Ikhwan berkongsi serba sedikit sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menguruskan emosi baginda? Terima kasih saudari Masyitah selaku moderator pada malam ini. Baiklah, pada malam ini saya akan berikan salah satu contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita sebagai pelajar. Salah satu sifat baginda adalah mengutamakan musyawarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai musyawarah dan akan berbincang kepada para sahabat mengenai semua hal dan masalah negara. Baginda juga akan menerima dan meraihkan setiap pendapat dan tidak membuat sesuatu keputusan sendiri. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku tidak melihat seseorang yang lebih banyak bermusyawarah selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh yang kita boleh lihat, apabila kita ingin membuat perbincangan kumpulan, maka kita akan mendengar pendapat orang lain terlebih dahulu. Kita tidak akan membuat keputusan sendiri tanpa berbincang dengan ahli kumpulan. Jadi di situasi ini, setiap individu memainkan peranan yang sangat penting di mana perlu menerima pendapat orang lain dan harus menyuarakan pendapat serta berbincang antara satu sama lain tanpa menimbulkan sebarang permasalahan. Atau dalam erti kata lain, rasa iri hati dan sebaliknya. Seperti saudari Masyitah sebutkan sebentar tadi, pada awal perbincangan, pengurusan emosi yang betul menyumbang kualiti hidup kerana ia menyiratkan bahawa seseorang yang dapat mengawal kemarahan yang dia rasa dengan kemarahan, kecenderungan dengan orang marah adalah ingin selalu lebih tinggi dan lebih tinggi. Semakin dituruti, dia semakin ingin lebih tinggi. Dengan posisi lebih tinggi, dia bisa melampiaskan amarahnya sepuasnya. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan saran sebaliknya agar marah ini diredam dengan mengambil posisi yang lebih rendah dan lebih rendah. Dari Abu Zar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk. Kerana dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendak dia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad. Jadi itulah salah satu contoh yang dapat saya kongsikan kepada semua. Saya serahkan semula kepada saudari Masyitah. Terima kasih saudara Ikhwan atas penerangan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya rasa itu adalah contoh yang dekat dengan kita dan boleh melihat perkara tersebut. Baiklah, saudara Uwais, adakah saudara mempunyai penerangan tambahan daripada ahli panel kita yang
kedua sebentar tadi sebelum kita beralih kepada perbincangan seterusnya. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudari Masyita. Seperti yang dikongsikan oleh saudari Ikhwan sebentar tadi, salah satu senjata syaitan untuk membinasakan manusia adalah marah. Dengan cara ini, syaitan sangat mudah mengendalikan manusia kerana marah. Orang boleh dengan mudah mengucapkan kalimat kekafiran, mengugat takdir, mencaci habis, bahkan sampai kalimat cerai yang membubarkan rumah tangganya. Dari situ kita dapat lihat bagaimana besarnya senjata syaitan untuk membolak-balikkan hati manusia supaya melakukan kemungkaran, melakukan dosa dalam dunia ini. Kerana marah pula, manusia boleh merosakkan semua yang ada di sekitarnya. Dia boleh balik piring, lempar gelas, pukul kanan, pukul kiri, bahkan sampai boleh berlaku ataupun mengakibatkan suatu pembunuhan. Di saat itulah misi syaitan untuk merosakkan manusia tercapai. Agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar, ada beberapa cara mengendalikan emosi yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Salah satu yang telah diterangkan oleh saudara Ikhwan sebentar tadi adalah dengan mengambil posisi yang lebih rendah. Seperti yang Ikhwan kata tadi, jika kita tengah marah, kalau ketika itu kita tengah berdiri, haruslah duduk untuk mengurangkan kemarahan. Jika tidak berjaya, baring dan seterusnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abul Aswad Ad-Duali, beliau menceritakan kejadian yang dialami Abu Zar. Suatu hari, Abu Zar mengambil ember beliau, tiba-tiba datang beberapa orang yang ingin mengerjai Abu Zar. Siapa di antara kalian yang berani mendatangi Abu Zar dan mengambil beberapa helai rambutnya? Tanya salah seorang di antara mereka. Saya, jawab kawannya. Majulah orang ini mendekati Abu Zar yang ketika itu berada di dekat embernya dan menjitak kepala Abu Zar untuk mendapatkan rambutnya. Maksudnya dia macam tarik rambut Abu Zar untuk dapatkan rambut tersebut. Ketika itu Abu Zar sedang berdiri, beliau langsung duduk kemudian tidur. Melihat itu, orang banyak keheranan. Wahai Abu Zar, mengapa kamu duduk kemudian tidur? Tanya mereka keheranan. Abu Zar kemudian menyampaikan hadis di atas. Subhanallah, mengapa duduk dan tidur? Al-Kitabi menjelaskan orang yang berdiri mudah untuk bergerak dan memukul. Orang yang duduk lebih sulit untuk bergerak dan memukul. Sementara orang yang tidur tidak mungkin akan memukul. Jadi kita dapat lihat di situ Abu Zar menggunakan aplikasi yang telah diajar oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengawal kemarahan kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak elok dan yang boleh merosakkan diri kita dan orang sekeliling. Seperti ini, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Perintah beliau untuk duduk agar orang yang sedang dalam posisi berdiri atau duduk tidak segera melakukan tindakan pelampiasan marahnya yang boleh menyebabkan dia menyesali perbuatannya setelah itu. Sekian, itu sahaja penambahan dari apa yang dikongsikan oleh saudari Ikhwan sebentar tadi. Berbalik kepada moderator kita, saudari Masyita. Baiklah, terima kasih atas perkongsian yang amat bermakna sebentar tadi. Berdasarkan apa yang dikongsikan sebentar tadi, kita dapat lihat bagaimana baginda Rasulullah SAW menguruskan emosi baginda berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, saudara Ikhwan, adakah terdapat perkara lain yang kita boleh lakukan untuk menguruskan emosi? Maafkan saya. Baiklah, saya akan bertanya kepada ahli panel kita yang pertama, saudara Uwais. Baiklah, adakah terdapat perkara lain yang kita boleh lakukan untuk menguruskan emosi? Okey, baiklah. Apabila kita sedang mengawal emosi, ingatlah hadis ini ketika marah. Dari Muaz bin Anas Al-Juhani, Rasulullah SAW bersabda,
Siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Dan kita pun dapat faham dan kita pun sudah sedia maklum bahawa orang yang kuat di dunia ini bukanlah orang yang mampu mengangkat gunung, yang mampu untuk melawan 1,000 orang, tetapi orang yang mampu untuk mengawal marahnya ketika marahnya sedang membuak-buak. Jadi siapa yang tidak bangga ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan semua makhluk pada hari kiamat untuk menerima balasan yang besar. Semua manusia dan jin menyaksikan orang ini maju di hadapan mereka untuk menerima pahala yang besar dari Allah. Pahala ini Allah berikan kepada orang yang hanya sebatas menahan emosi dan tidak melampiaskan marahnya. Boleh kita bayangkan betapa besarnya pahala ketika yang dilakukan tidak hanya menahan emosi tapi juga memaafkan kesalahan orang tersebut dan bahawa membalasnya dengan kebaikan. Saya rasa perkara tersebut akan menjadi perkara yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana jika kita lihat apabila kita hanya menahan emosi kita daripada melampiaskan perasaan marah kita, Allah sudah mengangkat darjat kita sebegini rupa. Apatah lagi apabila kita memaafkan orang tersebut, tidak membalas kejahatan, malah membalas dengan perkara kebaikan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat jahiliah pada dahulu kala. Jadi apa yang perlu kita lakukan pada hari-hari seharian kita adalah untuk mengawal emosi kita, untuk mengawal marah kita agar apa yang dapat kita lakukan dalam seharian kita, apa yang dapat kita lakukan dalam hari-hari kita yang mendatang akan lebih lancar dan akan sentiasa mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itu sahaja yang dapat saya kongsikan kepada anda semua pada malam ini. Harap memberi kesedaran dan juga memberi peringatan mesra kepada anda semua. Terima kasih saudara Uwais atas penerangan tersebut. Nampaknya masa amat menceburui kita. Sebelum itu, apa yang dapat saya rumuskan adalah kehebatan dan ketinggian akhlak Rasulullah SAW ini membawa sinar hidayah kepada manusia lain biarpun setelah kewafatan baginda. Benarlah apa yang telah diungkapkan dalam surah Al-Kalam ayat 4 yang membawa maksud, dan sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang mulia. Budi pekerti yang dipamerkan oleh baginda SAW tidak luntur disebabkan kebencian dan kemarahan yang melingkari kehidupan, bahkan kesabaran menjadi benteng yang paling utuh dalam memberikan contoh yang terbaik. Jadi tidak dinafikan ramai yang mengalami tekanan dalam kehidupan sama ada berpunca daripada tempat kerja, keluarga, kejiranan dan juga persekitaran. Malah kadang-kadang manusia ini diuji dengan ujian kesakitan, kehilangan, kemiskinan, kelaparan dan ketakutan seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Semuanya adalah bentuk ujian yang berbeza bagi setiap umat manusia untuk menguji tingkat kesabaran mereka. Tetapi apakah ia menjadi penyebab tandusnya akhlak seseorang baik seperti mana yang pernah dipamerkan oleh Rasulullah SAW? Keruntuhan akhlak umat manusia itu adalah kerana mereka tidak meletakkan Nabi Muhammad SAW sebagai idola yang paling ideal untuk dicontohi. Maka segala tindak tanduk dalam kehidupan tidak berkiblatkan kepada apa yang telah digariskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada malam ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel yang sanggup hadir pada malam ini. Semoga apa yang dikongsikan dapat diterapkan dalam kehidupan seharian. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.